Maksurat Cave No Winch Challenge. Semuanya bermula di sini. Para peserta akan berkumpul di luar gua, di kawasan yang disediakan. Kemah ada disediakan, meja kerusi ada disediakan, untuk setting rig, untuk repair rig, untuk preparation, semuanya bermula kat sini ya. Apabila giliran peserta telah tiba, penganjur akan mengumumkan nama peserta dan peserta akan berjalan masuk ke gua dari kemah tadi. Okay, ini adalah kawasan menunggu di dalam gua. Penganjur akan memberi short briefing sementara peserta menunggu giliran masing-masing. Okey. 15, 16, 17, 18, 19, 20, Okey, sebelum memulakan race, peserta dimestikan memakai topi keselamatan dan memakai lampu di kepala untuk langkah keselamatan. Ini bagi mengelakkan terhantuk batu dan untuk mendapatkan pemandangan yang lebih terang lah semasa pertandingan nanti. Di sini peserta akan berjumpa dengan marshal yang ditugaskan untuk menjaga SS berkenaan. Perlu serahkan kertas markah untuk ditanda oleh marshal. Kemudian follow instruction marshal lah. Peserta akan bermula di SS1. Okay. Dan format pertandingan adalah secara time attack. Okay, antara syaratnya gate mati. Kalau touch gate akan tambah 3 minit. Kalau roll over tambah 5 minit. Kalau HOG akan ada pertambahan masa sebanyak 10 minit. Kalau reverse penaltinya 1 minit. Skip gate penalti 20 minit. DNF did not finish masa 300 minit. DNS itu did not start tambah 400 minit. Dan kalau berjaya progres setiap gate akan ditolak masa selama 2 minit. Di SS1 ni peserta perlu melalui 5 gate dan DNF time yang ditetapkan adalah perlu habiskan dalam masa 5 minit. minit 25 oh masih
Ni. Dia tak boleh. Dia kena turun. Tak ada briefing tadi. Dia bukan nak melepasi gate. Dia tak boleh melepasi gate ni. Gate yang Setelah selesai ke-5 gate, Marsha akan minta peserta untuk menandatangani borang markah, dan kalau ada ketidakpuashatian atau ada dispute, boleh bincang dengan Marsha. Okey. Dan kalau sudah berpuas hati, bolehlah tanda tangan borang markah. Seterusnya peserta akan ke SS2 untuk meneruskan pertandingan. Sama juga akan pas borang markah kepada Marsha, dan dengan kiraan 3, 2, 1 peserta akan memulakan pertandingan. Okey, di SS2 ini terdapat 5 gate yang perlu dilepasi. Okey, tapi di SS2 ni dia ada satu laluan bukit yang agak mencabar. Di awal-awal pertandingan tu ramai peserta yang tidak berjaya melepasi gate ni dan terpaksa skip gate ataupun HOG. Okey. Sedikit komen berkaitan pertandingan di dalam gua ni yang first time dibuat di Malaysia ni. Suasana dia agak berbeza, satu pengalaman yang berbeza. Okey, bermain di dalam gelap, hanya dibantu oleh cahaya lampu di sekitar gua dan juga lampu kepala yang dipakai oleh setiap peserta. Dia punya permukaan agak berbeza dari permukaan track-track sebelum ni. Dia berdebu, dan pada masa yang sama dia ada juga titisan-titisan air dari stalaktit apa benda tu. Dia banyak memberi cabaran lah. Pemilihan tayar yang sesuai yang amat penting untuk melepasi setiap halangan. Setiap gate tu nampak seperti mudah, tapi sebenarnya kemungkinan untuk tayar belakang slide atau tayar depan slide ke arah gate tu memang tinggi. Ada yang bertanya, Rick, apakah yang sesuai untuk bermain di pertandingan di dalam gua ni? Sebenarnya tiada spesifik rig yang mempunyai kelebihan untuk main dalam gua ni. LCG ataupun rig standard trail pun boleh main ke dalam gua ni. Masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kekurangan. Kalau setup rendah sangat, akan ada masalah sangkut perut terutamanya di SS3. Kalau setup tinggi sangat, dia akan ada masalah ketika side healing. Walaupun side healingnya tidaklah, kecerunan dia tidaklah terlalu ekstrim, tapi disebabkan permukaan tanah berdebu licin tu, memang sukar jugalah. DNF time di SS2 ni juga selama 5 minit, perlu habiskan dalam masa 5 minit. Apabila peserta telah berjaya melepasi ke-5 gate, Marsha akan minta peserta menyemak pemarkahan di borang markah, dan jika bersetuju, bolehlah tanda tangan di borang markah untuk bergerak ke SS ketiga, SS seterusnya, iaitu SS3. Sementara menunggu turn di setiap SS, sebab ada SS yang laju yang boleh terus sambung ke SS seterusnya, dan ada juga SS yang kita perlu tunggu. Okey, sementara menunggu turn tu, peserta biasanya akan cuci tayar, sapu dengan brush untuk mengeluarkan habuk-habuk yang melekat di tayar, sebab ianya sedikit sebanyak akan membantu performance rig masing-masing. Ni, ada je. Sudah.
Di SS3 ni peserta akan berjumpa marshal, serahkan borang markah dan kemudian mendengar arahan daripada marshal apakah tindakan selanjutnya. Terdapat 10 gate di SS3 ni, means setiap gate paling lambat kena dilepasi dalam masa 1 minit lah. DNF time nya selama 10 minit untuk SS3 ni ya. SS3 ni adalah SS yang paling mencabar. Gate banyak dan laluan dia agak berliku. Dia banyak ruang-ruang antara celah batu yang boleh menyebabkan rig terlekat di celah batu. Dan juga gate-gate terakhir dia memang jahat. Ada peluang untuk slide kena gate, dan kemungkinan untuk jatuh tergolek tu memang tinggi, dan peserta memang perlu berhati-hati di SS3 ni. Kebanyakan peserta yang perform di SS1 dan SS2 mengalami masalah di SS3 ni. SS3 ni lah SS penentu siapakah yang bakal dinobatkan sebagai champion sebenarnya. Pemakaian topi keselamatan amat kritikal di SS3 ni. Kalau dapat dilihat, peserta terpaksa bermain secara menunduk, membongkok untuk mengelakkan kepala terkena batu gua ya. Pemakaian kasut juga amat penting di sini kerana permukaan yang licin. Terpaksa memanjat juga untuk berada dekat dengan rig untuk mendapatkan bacaan line yang sempurna. SS3 ni sebenarnya banyak menguji mental para peserta. Banyak aspek perlu diambil kira selain dari segi setup rig yang terbaik, corak pemanduan, skill dan juga strategi pemakahan perlulah diambil kira. Kalau boleh cuba elakkan HOG, cuba elakkan langgar gate, cuba elakkan roll over, cuba dapatkan seclean mungkin. Oh ya, lagi satu, penalty reverse juga perlu diberi perhatian. Kerana kalau clean gate pun tapi reverse lebih daripada kali, dah sama dengan satu gate dilanggar. Memang perlu berhati-hati, tapi pada masa yang sama strategi pemakahan perlu diteliti dan diambil kira dengan sebaik mungkin untuk mengelakkan pertambahan masa penalti. Laluan ke atas ni amat berbahaya kerana berkemungkinan tayar rig lekat di celah batu amat tinggi. Kalau boleh, peserta cuba untuk berada sehampir mungkin dengan rig bagi melihat line track, bagi mengelakkan tayar rig lekat di celah batu, dan juga menjejaskan approach untuk masuk ke gate.
Di 4 gate terakhir inilah kebanyakan peserta menghadapi masalah. Ia bermula daripada gate nombor 7. Peserta perlu menuruni bukit, kemudian melalui gate 8 yang rig LCG akan mengalami masalah terlekat di celah batu tu. Gate 9 pun sama, dan gate 10 kalau masuk dengan proses yang betul boleh lepas dengan senang, tapi kalau sebaliknya akan mengalami masalah. Steering link akan lekat di celah batu. Setelah berjaya melepasi ke 10 gate yang dipertandingkan, peserta akan menandatangani borang pemakahan. Setelah bersetuju dengan pemakahan yang diberikan oleh marshal, kemudian borang markah akan diserahkan kepada penganjur untuk mendapatkan total markah keseluruhannya, dan peserta bolehlah menunggu pengumuman keputusan pertandingan. Kali dari bos tahu lah masyarakat. ini kalau dah jatuh ni problem kali git apa? Git berapa kali? Ada clear. Bapak banyak.